Okay, so saya mula sekali lagi ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So saya ulang sekali lagi ya. Siapa yang baru join, saya minta tolong di ruangan chatting, tolong typekan nama awak. Contoh, awak type nama Atira Bashira, awak type nama Azfar Haris. Okay, ruangan chatting, tolong type nama sendiri. Saya ulang Di ruangan chatting, tolong type nama sendiri. Alright. Okay, saya ulang sekali lagi. Tolong tulis nama dekat ruangan chatting. Type nama sendiri. Okay, kita mula. Fatih, doa. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala Amin. alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Amin. innaka afuwwun karimun fa'fu anna wa Amin. walidina jami'il muslimina wal muslimat wal Amin. mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal Amin. judami wa sayyi'il. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Amin. muttaqina imama. Rabbi ighfirli Amin. wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min hadai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Amin. barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Amin. fi Ramadan. Rabbana Amin. atina hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Amin. alihi wa sallam Amin. walhamdulillahil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Fatih atas bacaan doa sebentar tadi. Okey, terima kasih Fatih ya. Okey, saya ulang sekali lagi yang masih lagi baru masuk. Kejap. Okey, saya ulang sekali lagi yang masih baru masuk ni. Sebab ada parents yang baru mesej saya. Tak dapat buka lah dan sebagainya. Saya pun tak tahu kenapa tak dapat buka Sebab saya itu semua saya tak boleh nak jawab. Sebabnya selama ni sebelum ni memang tak ada masalah untuk awak buka, betul? Betul. Kan? Okey. Maksudnya kalau selama ni tak ada masalah, jadi saya beranggapan bahawa selepas-lepas ni pun tak ada masalah untuk awak join kelas saya. Okey. So saya mulakan saya ulang sekali lagi, saya nak jimatkan masa untuk saya ambil kehadiran awak. Jadi saya minta awak tolong type nama awak dekat bahagian ruangan chatting. Awak type nama penuh awak. Okey. Sebelum habis kelas pun tak apa. Semasa kelas berlangsung pun boleh juga. Jadi saya akan ambil nama awak kat situlah. Okey, saya mulakan Okey, so tajuk kita pada hari ini adalah kesan buruk mikroorganisma. Okey. Yang mana minggu lepas kita dah bincang tentang eksperimen yang awak telah jalankan. Tahniah, terima kasih pada yang telah Tapi hari ni apa tu? Mute kejap Okey. So saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, tahniah pada siapa-siapa yang dah buat, yang dah laksanakan uji kaji kita yang simple tu je, senang je. Salah satulah kalau awak rasa memudahkan untuk awak buat eksperimen roti tu, awak terus awak buat yang roti. Kalau awak rasa memudahkan buat yang yeast, buatlah yang yeast. Kalau awak rasa mudah untuk dua-dua buat, ada bahan dan sebagainya, teruskanlah. Tapi sebenarnya perkara tu saya tak ada suruh buat on the spot. Saya bagi awak masa 1 minggu. Jadi saya beranggapan bahawa selepas 1 minggu kalau awak tak buat tu, saya tak tahulah. Okey, Anga Yura ni saya tak tahu kenapa tak ada dengar suara. Afrina Batrisha, dengar suara saya tak? Dengar. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Okey. So untuk hari ini kita akan pergi kepada mikroorganisma tersebut. Okey, kita ada 5 jenis mikroorganisma. Okey, kita ada protozoa, alga, fungi, bakteria dan virus. Tetapi
kita nampak bahawa mikroorganisma ni kita fikir, oh, mikroorganisma ni bawa keburukan pada diri kita, bawa keburukan pada manusia, bawa keburukan pada haiwan, tumbuhan. Tapi sebenarnya mikroorganisma ni ada juga bawa kesan baik pada manusia. Okey, kita pergi satu persatu ya. Okey, pada buku teks awak boleh lihat pada muka surat 32. Okey, sekarang ni saya ambil sama seperti, nampak paparan? Nampak. Okey, sama seperti dalam buku teks awak. Okey, sama seperti dalam buku teks. Jadi kalau awak tak tengok paparan saya pun tak apa, awak hanya merujuk kepada buku teks saja. Okey. Ready dengan pensel. Macam biasa-biasa kita buat lah Ready dengan pensel. Ready dengan pembaris. Okey, awak ikut apa yang saya cakap. Awak gariskan ataupun awak bulatkan terpulang. Okey. Alright. So saya berada pada muka surat 32. Okey, saya nak Atira Bashira dengan Farisha. Farisha ada? Farisha dengan Atira Bashira. Ya. Okey, tolong baca. Atira jadi makcik yang pakai skop ni. Okay, Farisha pakai kakak yang pakai tudung ni. Tolong baca dialog, boleh? Atira macam nak pergi naik gunung. Okey, baca. 1, 2, 3. Dek, jangan makan roti tu. Dah lepas tarik luput. Tengok tu, dah berkulat pun. Macam makcik bebel-bebel. Okey, kakak Farisha baca. Farisha. Cuk je dengar bunyi tu. Mana Farisha ni? Ada, ya. Okey sayang, baca sekejap. Apakah yang akan berlaku sekiranya Amir makan roti yang telah tamat tarik luput dan berkulit itu? Okey, apa yang akan berlaku sekiranya Amir makan roti yang telah tamat tarik luput dan berkulat itu? Tadi saya nampak ada Ama ke? Ama ke? Siapa tu? Mana? Sekejap. Saya tunjuk muka dia. Ama. Ada pun Ama. Alright, Ama. Yes. Ama on mic, Ama. Okey, Ama. Ya. Nama budak ni Ami. Saya tukar kepada Ama. Ama, apa jadi pada awak kalau awak makan roti tu, Ma? Sakit perut. Sakit perut? Makan 5 minit terus sakit perut? Tak. Paling jelas sekali apa jadi, Ma? Betul lah jawapan awak tadi. Ulang sekali lagi, Ma. Sakit perut. Sakit perut. Terima kasih, Mak. Okey, so dilarang. Sama sekali janganlah makan roti yang telah tamat tarik luput. So tengok dah berkulat dan sebagainya. Okey. So kita dapat tahu bahawa jap Farisha off kejap mic sayang. Okey, saya dengar ada orang mengaji kat belakang Farisha tu. Alright, ada music mengaji. Alhamdulillah pagi-pagi buka mengaji, tapi bila kita kelas nanti slowkan sikit ya. Kan lebih dengar suara mengaji tu daripada cikgu Kang. Lepas ni sambung dengan suara mengaji Okey. Kemudian selain daripada merosakkan makanan, sesetengah mikroorganisma memberi kesan buruk kepada manusia. Saya ulang selain daripada merosakkan makanan. Okey, ambil pembaris, pensel, gariskan perkataan merosakkan makanan. Sekarang okey, awak boleh gariskan buku teks awak dengan menggunakan pensel saja. Okey, Abang Handsome baru masuk. Abang Handsome. Lambat Abang Handsome hari ni ya. Abang Handsome, tolong tulis nama dekat chatting. Saya ulang siapa yang baru masuk, tolong letakkan nama dekat ruangan chatting supaya saya tahu nama awak ada di situ, saya boleh trace kehadiran awak. Okey, so setakat ni ada 30 orang, termasuk saya 28 orang lah. Okey, saya ulang sekali lagi Alright.
Marisa baru masuk. Ya, saya tahu baru masuk. Tak apa, tulis je nama awak. Marisa Kristina binti apa. Okey. Seterusnya, okey. Selain daripada merosakkan makanan, setengah makanan memberi kesan buruk kepada siapa? Kepada manusia. So, apa kesan buruk kepada manusia itu? Okey, mari kita lihat. Ambil pensel awak. Tolong tulis nombor 1 di sini. Nombor 2 di sini. Okey, boleh nampak ya? Nombor 3. Okey, nombor 4. Saya nak Azfaris. Tolong saya Azfaris. Bacakan perkataan-perkataan yang kita nomborkan sebentar tadi. Nombor 1, konjungtivis. Betul-betul baca? Nombor 1, konjungtivitis. Okey, atau sebutan yang sebenar dia konjungtivitis. Konjungtivitis. Kejap lagi saya terangkan. Apa itu konjungtivitis? Boleh? Okey, kedua. Kedua, tuberkulosis. Okey, tuberkulosis. Okey. Okey, seterusnya. Ketiga, kurap. Kurap. Keempat. Keempat, malaria. Malaria. Okey, seterusnya. Okey. Alright. Saya terangkan satu persatu. Okey, semasa saya terangkan, awak boleh tulis di bahagian mana-mana sekalipun buku teks awak. Okey, untuk mengambil apa-apa perkara penting yang telah saya jelaskan. Okey. 1, konjungtivitis. Konjungtivitis ini lebih dikenali sebagai sakit mata. Sakit mata yang ada tahi tu. Ada tahi mata dekat mata warna hijau, dan sakit mata ni dia boleh berjangkit. Sakit mata bukan sakit mata merah sikit Kadang-kadang mata boleh jadi bernanah dan sebagainya. Sekejap, saya nak tanya Rashid Rawi ni siapa? Mujahid ke? Saya cikgu. Oh, Mujahid tak boleh pakai delima ke Mujahid? Mujahid tak pakai delima ke? Tak setting lagi, cikgu. Okey, tak apa. Alright, tak apa. Terima kasih. Okey. Alright. Okey, seterusnya konjungtivitis ni saya ulang Konjungtivitis ni adalah sakit mata. Sakit mata yang berjangkit tu. Contoh, kalau orang yang sakit mata ni dia pergi klinik doktor terus bagi dia MC lama. MC lama sangat. Sehingga mata dia baik, dan kebiasaannya mata di bahagian tengah ni akan merah menyala. Okey, dan kalau paling kritikal paling teruk, mata dia menanah dan juga boleh bawa kepada buta. Okey, so sakit mata. Kalau dalam peperiksaan andai katalah Marisa, boleh dengar suara saya Marisa? Boleh. Okey, andai kata awak tak ingat ejaan apa cikgu cakap ni, konjungtivitis. Konjungtivitis tak tahu nak ejaan dia kan? Tak payahlah eja konjungtivitis. Tulis sakit mata saja. Boleh diterima. Okey, seterusnya perkara kedua. Okey, penyakit kedua adalah tuberkulosis ataupun bahasa yang mudah faham. Batuk apa? Batuk apa? Yes, batuk kering. Batuk kering. Sorry tulisan saya buruk kat sini, saya pakai mouse. Okey, batuk kering. Okey, batuk kering. Okey, tuberkulosis ni kebiasaannya kalau orang yang kena tuberkulosis ni, batuk dia secara berpanjangan tak baik-baik. Batuk tak baik. Batuk dia tak ada kahak dan kalau dia pergi klinik atau hospital, doktor akan ambil dia punya sampel kahak. Okey, seterusnya kurap. Kurap. Kurap merah-merah dekat sini, kurap. Okey, selain daripada kurap, kayap. Kurap ni dia boleh kalau tak dirawat dia akan menyangkit menjadi besar. Kurap. Dan lebih kepada kurap ni lebih kepada jangkitan kulat lah. Jangkitan daripada kulat. Okey. Okey, ni bakteria, virus dan sebagainya. Okey, seterusnya. Last kali, malaria. Malaria ni disebabkan oleh nyamuk. Saya nak tanya seorang. Akil. Saya nampak Akil kat situ. Akil. Yes. Nyamuk apa ni, Akil? Yang bawa penyakit malaria ni? Nama Aedes. Aedes ke? Mama Edi, Muhammad. Aedes ke Fatimah? Nama Aedes ke Fatimah? Kan.
Bukan. Akil. Tot. Jawapan salah. Nantikan ketuk ketampi 5 kali. Fatimah, nyamuk apa Fatimah? Nyamuk tirok. Nyamuk tiruk. Bukan nyamuk tenuk Nyamuk Tirok. tiruk. Bukan tenuk Tenuk tu apa? Nyamuk tiruk. Okey, nyamuk tiruk. Okey. Okey. So gunakan pembaris awak sekali lagi. Gariskan menyebabkan penyakit berjangkit. Okey, gariskan saja. Saya ulang. Menyebabkan penyakit berjangkit. Okey. Kita stop dulu sekejap. Saya nak tanya siapa yang baru masuk ni. Alright. Ni kau punya bahasa Melayu. Siapa punya bahasa Melayu tu? Okey, saya nak tanya. Mujahid, ulang semula Mujahid. Mujahid. Okey, ulang sekali lagi Mujahid. Apa penyakit-penyakit berjangkit yang kita bincangkan sebentar tadi? Muka surat apa cikgu? Muka surat berapa cikgu? Muka surat 32 sayang. Oh, 32. Syadia ni siapa? Adam Dawi. Saya. Okey dah, Adam. Okey, Adam. Mujahid, boleh tolong cikgu sekali lagi Mujahid? Apa penyakit itu Mujahid? Penyakit Konjungtivitis lagi. tuberkulosis, Okey, lagi. urat, malaria. Okey, Mujahid. Last soalan daripada saya. Penyakit malaria ni nyamuk apa yang bawa? Nyamuk tiruk. Pandai. Terima kasih. Alright, maksudnya Mujahid dengar apa yang saya cakap. Okey, seterusnya. Muka surat 33. Muka surat 30. Alright, saya sambung Okey, Alia Nadira baca. Mikroorganisma. Kejap. Stop. Stop dulu. Saya nampak ramai pakai telekung ni Boleh lepas solat duha ke? Ni mesti tak nak pakai tudung ni, pakai telekung Dia sarung je telekung. Okey, sambung. Alia. Mikroorganisma merosakkan makanan dan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Okey, terima kasih. Okey, gariskan perkataan. Saya ulang. Gariskan perkataan merosakkan makanan. Alright. Saya ulang. Merosakkan makanan. Okey. Saya terangkan apa maksud tekstur, apa maksud rupa, apa maksud bau, apa maksud rasa. Kita ambil contoh. Satu je contoh. Nasi goreng. Contohlah mak awak masak nasi goreng. Nasi goreng daging malam tadi. Oh, sedapnya. Macam mana yang dikatakan dengan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa? Okey, kita nak Abang Handsome. Abang Handsome? Ya. Oh, Abang Handsome. Ya. Yang lain tolong off mic sayang. Bagi Abang Handsome je on. Abang Handsome. Ya. Okey. Buka kamera. Dah. Saya kalau boleh sepanjang kelas saya buka kamera saya tak nak ada orang off kamera. Okey. Abang Handsome tolong saya. Apa yang dikatakan, okey, contohlah mak awak masak nasi goreng daging malam tadi Lepas tu mak awak tak letak dalam peti ais lebihan nasi. Mak awak biarkan saja di atas meja. Kemudian pada pagi tadi awak bangun, awak konon-kononlah awak tak perasan pun nasi tu sebenarnya nasi semalam. Awak nak pergi makan. Tapi awak dapat tengok ada perubahan dari segi tekstur. Apa maksud tekstur di situ? Yang lain tolong off mic. Perubahan jadi. Perubahan tekstur tu maksudnya macam mana? Apa yang boleh nampak? Contoh dah bau basi tu. Tak, itu bau sayang. Saya nak tekstur.
Faham tak Tekstur. apa perkataan tekstur? Tekstur tu maksudnya? Okey, saya nak tanya awak soalan. Apakah tekstur batu? Awak pegang batu betul? Hmm? Bagaimana keadaan batu tu? Rasa batu tu? Awak pegang? Keras. Keras. Betul. So, tekstur tu adalah bentuk. Bentuk apa yang Oh, awak boleh rasa, apa awak boleh pegang. Sekarang ni macam mana awak nak kata yang nasi tu dah basi? Tekstur dia berubah daripada keadaan apa? dah lembik. Yeah, thank you very much. Terima kasih Faris. Daniel Faris. Okay. So, tekstur di sini ialah maksudnya nasi tadi tu dalam keadaan berlendir. Okay, berlendir. Lepas tu, lembik. Awak sentuh dia lembik, berlendir. Bila awak angkat guna dengan senduk, awak nampak keadaan nasi tu berlendir. Okay, itu maksud tekstur. Okay, kemudian kita pergi kepada tekstur dah selesai Okay. Rupa. Bagaimana rupa nasi tu? Kalau tadi malam tadi mak awak masak, warna dia macam merah-merah. Bila pagi dia dah pucat-pucat sikit warna dia. Okay, so rupa dia dah berubah. Kemudian nasi tu akan berbau apa? Faris pula, sorry. Amirul Aziz ada? Amirul Aziz. Ya, saya cikgu. Okey, Amirul Aziz. Ya. Macam mana rupa macam mana bau makanan yang sudah basi? Busuk. Bau busuk, bau masam, kan? Bau busuk, bau masam. So, kita dapat tengok makanan tu berbau busuk. Dan of course bila berbau, awak katalah awak pun ada sesama kan? Tak boleh bau makanan tu dah basi, tiba-tiba awak terus makan. Rasa dia dah rasa basi lah. Siapa pernah termakan makanan basi? Mari buat pengakuan. Mari ceritakan siapa pernah termakan. Siapa tu? Saya tu? Saya. Cepat ceritakan apa yang awak makan. Makanan basi apa awak makan? Roti. Macam saya terminum susu basi. Suruh susu tu sama pernah kan? Kita ambil peti ais, kita ingatkan susu tu elok, kita minum. Rupanya susu tu dah basi. Sekejap Alhamdulillah. Sorry, saya bersin. Okey, seterusnya. Tolong gariskan perkataan. Siapa baru masuk ni? Aina Safia. Assalamualaikum Aina Safia. Okey, seterusnya. Tolong gariskan perkataan menyebabkan perebutan gigi. Okey, tengok pada keadaan gigi adik ni. Apa dia? Okey, seterusnya gariskan perkataan menyebabkan perebutan gigi. Ini silibus tajuk tahun 3 ini silibus tajuk tahun 3. Tahun 3 ulang lagi dekat sini Yang mana sebab tu awak kena berus gigi Berus gigi sebelum tidur. Kemudian menggunakan floss gigi. Saya nak tanya sekejap. Saya panggil nama. Jap. Siapa lagi ni? Hafiza, kenapa kena menggunakan floss gigi? Lepas makan, gosok gigi ataupun kumur, lepas tu gunakan floss gigi untuk keluarkan apa, Hafiza? Untuk keluarkan sisa makanan. Andai untuk keluarkan sisa makanan. Andai kata sisa makanan tu tak keluar daripada celah gigi. Adam Johan. Malam saya nampak Adam Johan pergi memancing. Adam Johan, on camera. Saya nak tengok diikat tak rambut dia toncit kat atas tu. Adam. Muka saya tak nak tengok dinding. Kita nak tengok lantai. Tengok. Dia ada toncit kat situ. Okey Adam. Apa jadi? Adam? Okey, apa jadi jika makanan yang sepatutnya keluar dari celah gigi itu tak dikeluarkan? Apa jadi pada gigi Adam? Menyebabkan perebutan gigi. Tapi sebelum tu berlaku, apa yang menyebabkan gigi tu rosak sebenarnya? Tindakan apa? Sebab makanan. Ada dekat dalam buku teks. Tindakan apa?
Buku teks, muka surat 33. Adam? Ha? Buku teks muka surat 33. Adam, buku teks ada tak? Ada. Ada. Muka surat 33, Adam. Ha? Apa yang ada dalam mulut tu? Mula daripada huruf B. Bola? Botol? Bergedil? Ya. Bergedil? Bakteria. Bakteria dalam mulut celah gigi tu akan menyebabkan gigi kita reput. Alright, seterusnya. Last kali, rentetan daripada apa yang Amar jadi pada Amar tadi. Dia makan roti rosak. Roti yang dah basi. So, menyebabkan apa? Keracunan makanan. So, bila keracunan makanan, yang paling biasa berlaku, akan berlaku apa? Berit. Apa dia? Cirit-berit. Tapi awak segan nak cakap cirit-berit. Awak cakap apa? Kerusi merah. Kerusi merah. Beruang merah. Cherry berry. Cherry berit. Cikgu, saya kena kerusi merah. Beruang merah. Cikgu pun terfikir, apa ke benda kerusi merah ni? Rupanya cherry berit. Cherry berry. Cherry berit. Kekerapan buang air besar yang terlampau banyak. Boleh mati tak agak-agak kalau cherry berry ni? Boleh. Tak. Ada kes tak? Ada kes mati Ada kes orang meninggal dunia kerana cerit berit sebab dia dah kehilangan air yang terlampau banyak. Sebab tu bila awak pergi hospital atau klinik, mereka akan bagi satu jenis garam untuk awak minum. Untuk garam tu sebenarnya untuk mengembalikan semula mineral yang terkeluar daripada badan awak sebab dah banyak awak buang air besar. Okey. Alright. Seterusnya kita pergi kepada muka surat seterusnya iaitu muka surat 34. Kegunaan mikroorganisma. Okey, saya nak panggil siapa ni? Iman. Cik Tongkit. Ya. Iman. Boleh Iman tolong bacakan? Apa? Yang mana? Yang mana? Mikroorganisme seperti fungi. Iman baca Iman. Mikroorganisme seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria. Okey, sambung. Memberikan faedah kepada hidupan lain. Okey, semua orang gariskan perkataan memberikan faedah. Okey, tadi kita dah belajar. Saya dah terangkan yang mana mikroorganisma tadi bagi keburukan pada diri kita. Kita keracunan makanan, kita dapat penyakit, kemudian apa lagi? Gigi rosak, makanan kita rosak. Tetapi tidak semestinya semua mikroorganisma itu membawa kesan buruk kepada manusia. Okey. Ya. 1. Pembuatan makanan. 2. Penghasilan antibiotik dan vaksin. Okey, semua orang lihat pada muka surat 34 buku teks. Alright, saya panggil nama. Norliza, siapa ni? Norliza ni siapa? Aina Safia? Aina? Ada. Ada. Aina baca. Bakteria digunakan. Bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Aina, on kamera kejap. Ha? Kamera dah on ke belum? Belum. On? Ya. Pakai tudung. Ya, cikgu. Okey. Tengok tu. Ada tak nak on kamera? Saya ulang sekali lagi Tolong type nama awak dekat ruangan chatting. Saya nak tahu. Aina. Ada pemuka Aina. Okey Aina, baca sekali lagi Aina. Bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Okey, terima kasih. Kenapa saya suruh awak pakai tudung? Sebab saya akan ambil gambar awak Saya akan ambil gambar awak, lepas tu saya viralkan gambar awak. Saya post dekat Facebook. Kan tiba-tiba
Korang nampak tak pakai tudung pula, Kang. Alright, terima kasih Aina. Bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Terima kasih. Seterusnya, siapa ni? Angayura. Kairuna ke Kairina tu? Karina. Okey, Kairina, tolong baca. Yeast digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan tempe. Okey, terima kasih. Yeast digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan tempe. Okey, saya nak minta tolong awak tolong gariskan perkataan bakteria. Okey, seterusnya gariskan perkataan yeast. Okey, saya terangkan Kebiasaan keluar dalam peperiksaan, soalan akan tanya macam ni. Contoh, bakteria digunakan dalam pembuatan keju. Saya ulang. Bakteria digunakan dalam pembuatan keju. Berikan contoh lain makanan yang dihasilkan dari bakteria. Okey, so jawapan dia apa? Yogurt. Maksudnya, yes, yogurt terhasil daripada bakteria. Keju terhasil daripada bakteria. Sekarang ni secara bahasa yang mudah difaham, awak makan bakteria. Mengaku tak awak makan bakteria? Aku. Kenapa makan bakteria? Cakap saya. Saya suka makan bakteria. Bakteria mana yang saya makan? Ni yang saya bintang ni. Saya suka makan cheese. Tadi awak makan bakteria. Tahu? Awak makan bakteria tau. Okey, seterusnya yeast. Yeast pula. Pernah makan tempe tak? Pernah. Pandai. Okey, pernah makan tapai tak? Nah. Tapai ada selalu dekat mana? Majlis apa? Majlis. Orang kahwin. Sedap tapai. Dan yang paling common sekali, ini favourite ramai orang. Apa tu? Roti. Jadi awak makan apa? Bakteria. Yeast. Makan? Bukan bakteria Yeast. Awak makan yeast. Jadi yeast ni adalah contoh apa? Organisma. Jadi ini awak makan, ini awak makan, ini awak makan, semua awak makan. Semua awak makan. So yeast dan bakteria. Okey. Awak minum tak air Yakult? Minum. Okey, dalam Yakult ada bakteria. Apa nama bakteria dia? Pirotas. Shirota tu nama saintis tu. Lactobacillus ada dekat dalam buku teks awak. Okey, seterusnya. Penghasilan antibiotik dan vaksin. Sekarang ni satu dunia sudah dilanda dengan COVID-19 dan alhamdulillah negara kita antara negara juga yang dapat bekalan vaksin. InsyaAllah hujung bulan ni ramai orang dah boleh dapatkan vaksin. Vaksin tu apa sebenarnya? Boleh tak tolong terangkan pada saya, saintis? Saya nak seorang saintis. Saintis ni nama dia siapa Fatih. Dr. Fatih. Assalamualaikum doktor. Doktor? Doktor. Dr. Fatih, Assalamualaikum. Dr. Fatih, boleh tolong saya, doktor? Saya nak tanya doktor lah. Apa fungsi vaksin tu pada badan saya, doktor? Doktor dah senyap. Doktor pergi toilet ke, doktor? Untuk membuatkan sistem imunisasi. Untuk menguatkan sistem imunisasi. Itu bahasa yang tinggi arasnya untuk kita faham, doktor. Okey, contohlah doktor, dalam badan saya ada virus. Virus ni nama virus geduak. Okey, bukan COVID tu, virus geduak. Okey doktor, saya jumpa doktor. Doktor, saya nak vaksin. So doktor bagi saya vaksin. Saya boleh pulih tak doktor? Boleh kot. Doktor, tolonglah saya. Boleh kot? Apa ni doktor? Okey, Doktor Arayan, tolong saya.
Dr. Arayan. On camera. Saya nak tengok Dr. Arayan. Dia makin tembam ke apa? Dr. Ryan, tolong saya kejap. Badan saya ada virus. Nama dia virus geduak. Saya pergi klinik Ryan. Kemudian Dr. Ryan cakap, okey Zalia, awak kena dapat satu vaksin. Saya bagi awak doktor vaksin ini. Dr. Ryan, kenapa diam? Mana doktor ni? Tonyap ya. Doktor tu malu. Tu dia dah keluar muka dia. Tembamnya Dr. Ryan. Dr. Ryan, boleh beritahu saya kenapa doktor? Boleh saya baik tak doktor? Saya ambil vaksin daripada doktor ni. Kalau tak saya tak nak bayar lah doktor. Doktor cepatlah. Okey, kita cuba doktor lain lah. Dr. Asfaris. Ya. Saya boleh baik tak doktor ambil vaksin ni? Boleh? Boleh. Kenapa doktor kata saya boleh baik? Dalam badan saya ada virus. Sebab vaksin ni digunakan untuk menghalang pertumbuhan bakteria. Itu awak baca daripada buku teks. Saya nak awak terangkan kepada saya dengan bahasa yang lebih mudah sekali doktor. Okey, saya tolonglah ketiga-tiga doktor. Masin mulut saya jadilah awak doktor, insya-Allah. Amin. Okey. Badan saya tadi ada virus apa Hafizah? Ketua. ada virus ketua. Okey. So saya jumpa ketiga-tiga orang doktor ni, tapi doktor-doktor ni semua tak mungkin tak ada idea nak terangkan pada saya. Dia tahu tapi dia tak jumpa perkataan yang sesuai nak terangkan pada saya. Jadi sebenarnya apabila doktor tu suntik saya dengan vaksin, saya akan pulih. Akan apa? Pulih sebab vaksin tu sebenarnya vaksin tu sebenarnya bukan membunuh lah. Maksudnya macam melawan, melemahkan. Yes, melemahkan, melawan virus tadi tu. Vaksin bukan melawan bakteria virus virus. VV. Huruf V dan huruf V. Vaksin dan virus. Okay. So dia combine, bukan combine. Vaksin untuk melawan virus. Okay. So hasilnya saya akan pulih. So itu juga dengan COVID-19 lah. So kita akan disuntik dengan vaksin. Alright. Okay, seterusnya. Okay, selesai tentang vaksin tadi. Antibiotik. Antibiotik itu adalah ubat, sejenis ubat. Okay, sejenis ubat. Okay, sejenis ubat yang digunakan untuk menguatkan sistem imunisasi. Okay, so dekat sini gariskan perkataan. Dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Atau bahasa yang lebih mudah awak faham, untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Sebab tu kalau pergi klinik, kalau pergi klinik dah batuk, dah seminggu batuk tak baik, doktor akan bagi dengan antibiotik. Alright, seterusnya tadi sampai nombor 2. Nombor 3. Ini nombor 3. Ini saya suka. Baja organik. Awak tengok tak Cik Tupa Ipin yang kakak dia tanam pokok? Tengok. Tengok. Lepas tu dia siram dengan apa? Baja tai ayam. Baja tai ayam. Fatimah, tai itu dalam bahasa sains apa? Tinja. Tinja, very good. Kita orang sains. Tunjuk sikit. Kita orang sains, kita tak sebut tai. Kita tak sebut najis. Kita sebut tinja. Alright? Contoh adik awak buang air besar okay, dia tak flush. Dia terlupa nak flush. Tok cakap dengan awak, ibu awak, Ibu, tengok ni, ada tinja adik dekat dalam toilet. So mak awak pun pelik. Tinja? Tinja tu apa? Awak pun sebutlah. Tinja tu ialah najis. Alright. Okay.
Okay, so mikroorganisma akan mereputkan. Garis perkataan. Mereputkan tinja ayam, tinja lembu atau tinja kambing. Tinja ayam, tinja lembu, tinja kambing. Tinja-tinja ni boleh buat duit tau. Ada proses, dia gaul dengan serbuk kayu. Gaul. Terhasillah baja organik. Adam Takif ada tak? Ada. Adam Takif. Ada. Mana Adam Takif? Adam Takif. Saya ni. Okay, good. Adam Takif, baca sekali lagi. Mikroorganisma. Muka surat 35. Mikroorganisma akan mereputkan tinja ayam, tinja lembu atau tinja kambing yang digaul dengan serbuk kayu. Pereputan bahan ini membentuk baju organik. Good, terima kasih. Okay. Jadi, mikroorganisma ni tugas dia, tindakan dia akan mereputkan. Dia reputkan sampailah dia menjadi seperti serbuk macam tu dan digaul dengan serbuk kayu, hasillah baju organik. Dan juga bakteria ni tadi akan digunakan untuk merawat, garis perkataan, merawat sisa kumbahan. Dekat mana? Dekat dalam loji kumbahan. Apa yang ada dalam loji kumbahan ni Kaisar, Umairah Kaisar. Kumbahan manusia. Kaisar Umairah ke Umairah Kaisar nama dia? Kita punya murid baru. Berapa orang murid baru Mujahid. Umairah Kaisar. Zakri ada tak? Zakri. Ada nama Zakri ke dalam kelas ni? Ada. Ada tak Zakri? Tak ada, okey. Kaisar Umairah? Kaisar Umairah? Hello? Ada tak Kaisar? Dia ada. Tapi tak ada mic. Okey, tak apa. Alright. No Umairah Kaisar. Okey, saya nampak nama dia. Okey, Umairah Kaisar, tolong on kamera. Okey, Umairah Kaisar, tolong baca je. Bakteria digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa toksik yang terdapat di loji kumbahan. Umairah Kaisar, boleh dengar suara saya? Umairah Kaisar? Okey, tak apa. Okey, dekat bawah tu, selain kesan buruk, ada mikroorganisma yang boleh memberikan faedah kepada hidupan lain. Okey, so gariskan pembuatan makanan, gariskan penghasilan antibiotik dan vaksin, gariskan penguraian dan pereputan bahan organik, gariskan pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan. Habis. Siap. Alright. Seterusnya kita pergi kepada topik baru iaitu hidup sihat, hidup sejahtera. Alright. Hidup sihat, hidup sejahtera. Alright. Awak main-main Adam. Pergi memancing kan Adam? Betul tak Adam? Mancing. Lepas tu pegang cacing, cocok dekat mata kail. Lepas tu dia rasa lapar, dia balik, dia terus makan. Betul tak macam tu caranya Adam? Betul tak? Betul. Betul? Betul. Tapi Adam tak sakit perut pula? Tak. Tak sakit perut? Sepatutnya kalau nak ikutkan, mungkin awak tak sakit perut tu sebabnya antibody awak kuat lah tu. Kalau ikutkan, sebenarnya mesti dia sakit perut. Kenapa agak-agak dia sakit perut? Sebab dia tak basuh tangan. Tak basuh tangan. Jadi kat sini seperti dalam buku teks awak, muka surat 37, kita nak tengok apakah langkah-langkah untuk mencegah penyakit berjangkit. Okey, langkah untuk mencegah penyakit berjangkit. Terdapat 5 langkah. 5 langkah. Maksudnya apa cara yang perlu awak buat? Apa cara untuk awak buat untuk awak elakkan diri awak sakit? 1, apa yang dia perlu buat? Sebelum makan? Basuh tangan.
Tengok abang dia. Abang dia belakang ada kurap. Lepas tu dia pakai tuala siapa ni? Pakai abang dia. Ni tuala abang dia. Lepas tu apa jadi? Alamak. Badan dia dia ada kurap. Jadi dia berkongsi tuala. Okey, saya nak awak tengok fikir sejenak kat bawah ni. Apakah peralatan peribadi lain yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain? Okey. Berus gigi lagi. Seluar dalam. Ada orang kongsi seluar dalam? Tak ada. Ada kongsi? Tak ada. Spender kau, spender aku. Contoh Fatih dia ada abang. Abang dia tingkatan 2. Ambil spender abang dia. Pinjam spender abang dia lah. Malah nak cari spender dia. So jangan berkongsi elakkan. Bukan elakkan, tidak boleh. Tuala ni kena ada tuala sendiri. Tuala sendiri. Okey. Terusnya muka surat 38. Ini yang berlaku dekat negara kita sekarang. Satu dunia. Awak keluar daripada rumah kena pakai apa? Mask. Okey. Pemakaian mask tu sendiri ada 2 fungsi Sama ada awak pakai yang kali saya di luar atau di dalam. Cikgu pendidikan kesihatan awak mesti ada terangkan. Ada beza tak? Okey. So contoh kat sini Munin ni batuk. Lepas tu 2 hari kemudian ni 2 orang ni yang tak pakai tudung dengan pakai tudung ni kena pula batuk dengan sesama. Jadi apa yang dia perlu buat untuk mengelakkan kawan dia kena batuk? Pakai mask. Sama ada dia pakai mask. Dia ni yang pakai mask. Siapa yang pakai mask? Yang bersin. Siapa yang perlu? Yang ni. Yang ni kena pakai mask. Pakai mask. Okey, pakai mask. Kalau dia tak nak pakai mask, apa dia buat? Tutup mulut. Tutup mulut ketika bersin atau batuk. Okey, seterusnya last kali gariskan perkataan kuarantin. Kuarantin ni untuk orang yang sakit berjangkit. Contoh, macam tadi saya terangkan lah. Orang yang kena konjungtivitis. So doktor bagi MC duduk rumah diam-diam, tak boleh pergi ke sekolah. Kalau tak nanti berjangkit pada kawan. Ataupun penyakit lain, cacar. Tahu cacar air? Tahu. Berjangkit. Kemudian campak. Bukan awak kena campak Demam campak. Bukan awak kena campak. Cikgu, saya saya tak pergi sekolah. Kenapa tak pergi sekolah? Saya kena campak. Siapa campak awak? Saya kena demam campak. Saya nampak. Dina Sofia. Sofia. Ya. Sofia, baca ni. Apakah penyakit? Fikir sejenak. Sofia the first. Apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Bagaimanakah kita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini? Okay, Sofia the first. Apa penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Dah Aedes ni. Aedes ni jahat lah. Jahat lah Aedes ni. Demam. Apa yang dibawa ni? Penyakit apa ni? Demam. Demam apa? Demam kura-kura? Demam denggi. Demam denggi. Demam apa? Demam denggi. Ada boyfriend tolong kat belakang lah. Demam denggi. Okey. Demam denggi. Denggi ni boleh bawa maut tak? Boleh. Okey, tanya sekali lagi doktor. Siapa lagi nama tak sebut? Cepat, mengaku. Aina Fatihah. Akil Darwin itu. Dah saya dah tanya Akil. Aina Fatihah, cepat. Bagaimanakah kita dapat elakkan diri daripada mendapat penyakit ini? Macam mana awak nak elakkan daripada awak kena gigit dengan dak Aedes ni? Kerja dia lain tak ada, gigit orang je. Cepat Aina. Buang air yang bertakung. Dak Aina dah tukar suara. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Boleh terima tak jawapan tu kawan-kawan? Awak beritahu saya. Tak boleh. Tak boleh. Wrong.
No, nehi. Tak boleh terima. Menjaga kebersihan tidak boleh diterima kerana jawapan itu terlalu umum. Okey, mandi pagi. Jaga kebersihan tak? Abi, kalau awak mandi awak tak dapat demam denggi. Macam tu. Cepat. Salah. Sekali lagi cuba Aina Fatia. Macam mana nak elakkan awak kena elak? Buang air bertakung. And then kemas rumah. Elak letak ubat yang untuk nyamuk tu kan? Hapuskan tempat pembiakan nyamuk. Edis. Okey, seterusnya. Tolong saya baca yang seterusnya. Ni. Sekejap, saya panggil lagi nama. Cepat, siapa mengaku? Akila. Akila ada? Ada. Saya. Cepat Akila. Peluh pada badan sebenarnya bakteria pada badan yang bercampur dengan peluh menyebabkan badan berbau. Kenapa Akila suara lelaki ni? Ni siapa? Akila? Akila, betul. Okey. Terima kasih. Rizal Wahyudi. Tolong cikgu. Awak rasa badan awak berbau wangi tak, Rizal, masa awak berpeluh tu? Oh, Rizal. Okey, tak apa. Saya percepatkan. Okey, sebenarnya peluh pada badan awak ni sebenarnya tidak berbau. Tapi tindakan apa yang pada badan awak tu? Tindakan bakteria yang menyebabkan peluh awak berbau. Okey, seterusnya. Siapa yang baru masuk ni? Rizal. Dia terkeluar tadi. Okey, seterusnya. Muka surat 39. Apa yang perlu kita buat lagi? Tengok apa jadi pada kedai makanan ni. Bersih ke kotor ni? Kotor. Jadi bila kedai makanan ni kotor, akan menyebabkan makanan kotor lah. Bila makanan kotor akan menyebabkan kita mendapat penyakit. Okey, seterusnya. Yang terakhir, masak air terlebih dahulu. Kita perlu masak air terlebih dahulu. Habis. Alhamdulillah. Habis. Okey. Sebagai nota tambahan. Okey, saya akan sharekan nota ni. Boleh nampak tak? Boleh. Nampak. Okey. Boleh. Awak salin dalam buku nota sains. Saya ulang. Salin dalam buku nota sains. Okey. Terpulang sama ada awak nak lukis pada muka surat bergaris atau kosong. Kalau awak nampak di sini, garisannya berwarna merah. Jadi awak boleh guna apa? Pensel warna merah. Pensel warna. Awak nak tukar warna pun boleh. Okay. Saya akan sharekan dalam grup. So awak cuma salin. Ada berapa Saya ulang 1, 2, 3 je. Okey, jadi yang ni boleh dilakukan dalam satu muka surat. Okey. Boleh nampak jelas? Boleh. Okey, ini satu muka surat. Saya ulang Ni satu muka surat. Boleh faham Boleh. Okey, ini satu muka surat. Kemudian yang ni muka surat lain. Boleh? Boleh. Saya terangkan sekali lagi. So, sebagai kesimpulan, ada kesan buruk mikroorganisma. Ada berapa? Orang jawab. Ada 4 kesan buruk di sini. Kemudian, faedah mikroorganisma ada berapa?
Empat. Kemudian langkah pencegahan penyakit ada berapa? 6. 6. Okey, tengok bulat di sini awak boleh lukis apa yang awak nak. Macam biasa kita buat nota. Boleh faham? Faham. Faham Alright. Okey. Habis. Okey, so dengan ini saya tamatkan kelas saya pada hari ini. Alright. So semua orang alhamdulillah ada 33 orang. So tolong tolong type nama awak. Sekali lagi kalau yang belum type nama ada 31 orang join Alhamdulillah, terima kasih Tania. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okey. Right. Kejap saya ambil gambar. On camera. Saya ambil gambar. Okey, so terima kasih banyak. Sebelum saya berundur diri, saya akan share. Nanti dulu, belum bye-bye lah. Sekejap. Saya Madida Umaira, sorry saya tak tanya. Minta maaf sebab saya nak cepat. Ini pun dah 1 jam. Okey. So lepas ni awak boleh sambung dengan nota. Saya akan share dalam grup. Kita akan jumpa kemudian. So siapa yang dah siap nota je hantar bukti dalam Telegram saja. Okey, siapa punya adik tu? Okey, so sekian saja kelas saya pada hari ini. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.